Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam suasana PKP ini kita dapat meneruskan sesi pembelajaran kita insya-Allah. Saya meminta para pelajar tahun 4 untuk membuka buku teks kafah pelajaran akidah. Buku teks kafah pelajaran akidah tahun 4 pada muka surat 40. Pada muka surat 40. Baik, baca dan fahami. Baca dan fahami. InsyaAllah kita baca dan kita faham apa yang dimaksudkan dengan tajuk dalam muka surat 40 ini, iaitu akibat tidak beriman kepada sifat wahdaniyah atau wahdaniyat. Akibat maknanya kesan yang tidak baik, kesan buruk. Akibat ni bila kita akibat, kesan buruk. Kita ingat ni, bila mana periksa UPKK dia akan tanya soalan-soalan ni. Tolong senaraikan tiga kesan ataupun akibat kerana tidak beriman dengan sifat wahdaniyat. Itu di antara soalan yang biasa keluar. Sebab tu kita kena ingat akibat ataupun kesan. Kesan itu maknanya sesuatu yang memberi kebaikan. Sebelum ni kita dah bincang tentang kesan beriman dengan sifat wahdaniyat. Dan untuk kali ini, untuk hari ini, kita sambung dengan akibat tidak beriman kepada sifat wahdaniyat. Akibat artinya kesan yang tidak baik bila mana kita tidak beriman dengan sifat wahdaniyat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama, ingkar akan perintah Allah. Bila mana dia tidak beriman dengan Allah yang bersifat tunggal, Allah Ta'ala yang bersifat satu. Artinya, bila tidak beriman dengan sifat Allah Ta'ala yang satu, dia telah mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah. Orang yang mensekutukan Allah itu, perkara pertamanya dia menjadi orang yang ingkar dengan perintah Allah. Dia menjadi orang yang ingkar dengan perintah Allah. Kerana apa? Dia tidak beriman dengan sifat wahdaniyat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah wajib kita beriman Allah Ta'ala yang bersifat dengan yang esa, yang satu. Bila mana dia tidak beriman, artinya dia ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan dia telah melakukan perkara syirik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun mempersekutukan Allah di atas sifat ingkar perintah Allah kerana tidak beriman dengan sifat wahdaniyat Allah. Yang kedua, jauh daripada rahmat Allah. Maknanya rahmat ini kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dia tidak beriman dengan sifat wahdaniyat Allah. Yang ketiga, tidak ada keberkatan dalam kehidupannya. Bila mana dia tidak mendapat rahmat daripada Allah, tentulah dia tidak akan mendapat keberkatan. Satu benda yang ghaib. Berkat ni satu benda ghaib yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada seseorang kerana melakukan kebaikan. Dia akan mendapat keberkatan, maknanya sesuatu kehidupan yang baik di dunia ini. Baik, yang keempatnya, hidup menjadi tidak tenteram. Orang yang tidak beriman dengan sifat wahdaniyat Allah Ta'ala ini, dia menjadi orang yang keluh kesah, gelisah, tidak tenteram, akalnya tidak tenteram, pemikirannya tidak tenteram, tidak tetap, gelisah dia. Kenapa? Dia tidak menetapkan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas sifat wahdaniyat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kelimanya, iaitu bila mana dia tidak beriman dengan sifat wahdaniyat Allah, dia tentulah menyengutukan Allah. Mana dia tentu beranggapan bahawa Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Ta'uddudun. Berbilang-bilang. Mustahil Allah Ta'ala berbilang-bilang. Wajib kita beriman dengan Allah yang bersifat dengan wahdaniyat. Baik, yang kelima, yang keenam, suka melanggar larangan Allah. Bila mana tidak beriman dengan sifat Allah, sudah tentu dia akan melanggar apa saja, bukan sahaja suruhan Allah, begitu juga apa yang diperintah, yang ditegah oleh Allah Ta'ala juga dia akan lakukan. Ini akibat kerana tidak beriman dengan sifat wahdaniyat Allah. Yang ketujuhnya, dipandang hina di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak beriman dengan sifat wahdaniyat Allah, sudah tentu dia akan dipandang hina kerana Allah Ta'ala menghina bagi orang yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Apatah lagi di akhirat. Dia akan diazab, dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang ke-8, mudah hilang
pedoman dalam kehidupannya. Bila mana dia tidak menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang esa, dia akan menjadi dalam kehidupan tidak ada pedoman ataupun panduan dalam kehidupannya, kerana dia banyak pilihan-pilihan yang lain. Lalu dalam keadaan dia banyak pilihan yang lain, dia meninggalkan Allah yang satu, Allah yang esa, Allah yang bersifat dengan wahdaniyat, menjadikan hidupannya hilang tanpa arah. Tidak ada arah panduan dalam kehidupannya. Itulah akibat. Di antara akibat yang disenaraikan ada 8 perkara ini kerana tidak beriman dengan sifat wahdaniyat Allah. Dan saya meminta para pelajar untuk membuat catatan nota dalam buku tulis kamu, akibat tidak beriman kepada sifat wahdaniyat Allah. Sekadar itu untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.